Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar yang telah berjaya diterima masuk ke program diploma Fakulti Kejuruteraan Elektrik UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Nur Amalina binti Muhammad, Ketua Pusat Pengajian bagi Fakulti Kejuruteraan Elektrik UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. So, hari ini kita bertemu untuk sesi taklimat bagi pengenalan program diploma di Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Di Fakulti Kejuruteraan Elektrik FKE ada dua program diploma yang ditawarkan. Pertama adalah diploma EE111 iaitu Diploma Kejuruteraan Elektrik Elektronik dan juga EE112 Diploma Kejuruteraan Elektrik Kuasa. Okey, tujuan taklimat diadakan adalah untuk memberikan pendedahan ringkas mengenai Diploma Fakulti Kejuruteraan Elektrik, Elektronik EE111 dan juga pendedahan ringkas mengenai Diploma Kejuruteraan Elektrik Kuasa EE112. Ini adalah visi dan misi FKE. So, untuk visi FKE, firstly is to establish Faculty of Electrical Engineering as a premier faculty of outstanding scholarship and academic excellence, capable of providing leadership to Bumiputra's dynamic involvement in world professional field in order to bring forth globally competitive graduates of sound ethical standing. And our mission, FKE mission, is to enhance the knowledge and expertise of Bumiputra in the field of electrical engineering through professional programs, research work, and community service based on moral values and professional ethics. So, kita ada 4 PEO iaitu Program Educational Objective, di mana setelah pelajar semua selesai habis ataupun graduate daripada diploma di FKE, ini adalah objective of the program. Pertama, to produce electrical technicians or assistant electronic engineers who apply good knowledge in electrical engineering, electronic, and display good practical skills in various sectors. Number 2, to produce electrical technician or assistant electronic engineer who demonstrate positive values, attitudes, professionalism, and apply related scientific methodologies with problem-solving skills in line with industry requirement. Number 3, to produce electrical technicians or assistant electronic engineers who demonstrate good social skills and responsibility as well as possesses information management and lifelong learning skills for successful career and advancement. And number 4, to produce electrical technicians or assistant electronic engineers who have leadership qualities, effective communication skills, managerial skill, entrepreneurship skills, and also teamwork in an organization. Okey, ini pula adalah 12 program outcome, di mana outcome yang ingin dilihat setelah pelajar semua graduate. So, the 12 program outcomes, first one, PO1. PO means program outcome. So, PO1 adalah mengenai knowledge. PO program outcome number 2, problem analysis. PO3 mengenai design and development of solution. PO4, investigation. PO5, modern tool usage. PO6, engineering and society. PO7, regarding environment and sustainability. PO8 is about ethics. PO9, individual and teamwork. PO10, communications. PO11, about project management and finance. And lastly, PO12 is about lifelong learning. Okey, berikut adalah plan pengajian EE111 bagi Diploma Kejuruteraan Elektrik Elektronik. Okey, di semester 1, di SEM 1 kita ada 7 subjek. Pertama sekali, prinsip asas Islam CTU 101, 2 kredit unit dan 2 jam seminggu. Kemudian kesatria negara ataupun core curriculum
So, pelajar boleh memilih sama ada untuk ambil Kesatria Negara. Kalau Kesatria Negara 1, kodnya adalah HPU 111. Tapi jika pelajar ingin mengambil kurikulum lain juga boleh, tertakluk kepada kekosongan dan kelas apa yang dibuka pada semester tersebut. Okey, ini sebagai contoh Kesatria Negara 1, HPU 11, sebanyak 1 jam kredit dan jam pertemuan seminggu adalah selama 2 jam. Kemudian, Integrated Language Skills, English, ELC 1-to-1, kredit unit 3 jam dan pertemuan untuk ni adalah selama 4 jam. And then kemudian Calculus 1, nombor 4, Calculus 1, MAT 183, 3 kredit unit, jumlah jam pertemuan seminggu adalah selama 4 jam. Kemudian Fundamental of Physics, PHY 145, 3 kredit unit, contact hour seminggu adalah 5 jam. Computer Programming, ECE 128, 3 kredit unit dan 4 jam seminggu. Nombor 7 adalah Elektrotechnology, Lab, this one adalah Lab, EEE 111, 2 kredit unit dan 4 jam pertemuan seminggu. Jadinya untuk part 1, total kredit unit adalah sebanyak 17 dengan 25 jam pertemuan seminggu. Pada semester 2, kita ada Penghayatan Etika dan Peradaban, CTU 152, 2 kredit unit, Kesatria Negara ataupun Kurikulum 2, 1 jam kredit, and then Integrated Language Skill, ELC 151, 3 jam kredit, Calculus 2 for Engineers, MAT 235, 3 jam kredit, okay, and then Electric Circuit 1, EEE 1-to-1, 3 jam kredit, Electrical Measurement, ESE 1-to-2, 3 jam kredit, dan Safety, Health and Ethics, EEE 150, 2 jam kredit. Di bahagian prerequisite, okay, di bahagian prerequisite seperti ESE 1-to-1, MAT 183 ini merujuk kepada jika pelajar ingin mengambil ELC 151, pelajar perlu lulus dahulu ELC 121, baru layak untuk mengambil ELC 151. Manakala pelajar perlu untuk MAT 235, ini ada sedikit kesilapan, MAT 235, pelajar perlu lulus dahulu MAT 183, MAT 183, sudah lulus MAT 183, kemudian baru layak untuk mengambil MAT 235. Kemudian pada semester 3, kita ada Sains dan Teknologi Islam, CTU 211, kemudian Kurikulum ataupun Kesatria Negara 3, HBU 131 ataupun kod lain, kemudian Integrated Language Skills 3, ELC 231, Prerequisite, maksudnya perlu lulus dahulu ELC 151, kemudian baru berlayak untuk ambil ELC 231. Nombor 4, Electrical Engineering Laboratory, ini adalah lab, EEE 250, di mana pelajar perlu lulus dahulu lab EEE 111 Elektrotechnology pada semester 1, baru boleh ambil Electrical Engineering Laboratory EEE 250. Kemudian Electronic 1, kod ELE 232 dan prerequisite adalah EEE 1-to-1, di mana pelajar perlu lulus dahulu, prasyarat dia adalah EEE 1-to-1 adalah Electric Circuit 1, kemudian baru boleh ambil Electronics 1. Nombor 6, Electric Circuit 2, EEE 231 kod, dan prerequisite dia tetap juga EE 121. Jadinya pelajar perlu lulus dulu Electric Circuit 1, EEE 1-to-1, baru boleh layak untuk mengambil subjek Electronics 1 dan juga Electric Circuit 2. And last one adalah Basic Communication Engineering, ECM 241. Jadi total kredit unit adalah sebanyak 17 kredit unit dengan 24 jam pertemuan. Okay, kemudian untuk semester 4, kita ada ENT 300. Okay, kemudian kita ada Linear System, ESE 241. Prerequisite prasyarat untuk khusus ini adalah lulus MAT 235. Electronics 2, ELE 242. Prasyarat untuk khusus ini adalah perlu lulus dahulu ELE 232. Digital System, ECE 351, tiada prasyarat. Final Year Project 1, EEE 358, tiada prasyarat dan juga Core Subject.
Core subject saya akan explain selepas ini. Okey, kemudian untuk core subject tadi, kita ada 4 package di dalam bidang EE111. EE111, Diploma Kejuruteraan Elektrik Elektronik, terdapat 4 package yang student pelajar boleh pilih. Pertama adalah Electronic Package, EE111, dan Communication Package, juga terdapat di EE111, Computer Package ataupun System Package. So, Electronics, bidang elektronik, bidang communication, bidang komputer ataupun bidang sistem. So, jika pelajar memilih bidang elektronik, core course pada semester 4, SEM 4, core course untuk SEM 4 adalah Electronic Design ELE 355 di mana prerequisite prasyarat adalah ELE 242. Jika pelajar memilih untuk mengambil bidang communication pada semester 4, core course dia adalah Communication System ECM 242. Jika pelajar ingin memilih Computer Package, core course pada SEM 4 adalah Introduction to Networking. Dan akhir sekali, jika pelajar memilih bidang sistem, core course bagi sistem pada semester 4 adalah Industrial Instrumentation ESE 246. Bagi semester 5 pula, pelajar perlu memilih satu elektif sama ada untuk elektronik, Electronics 3, Digital Logic Design with HDL ataupun Introduction to Microelectronics. Bagi Communication Package, pada SEM 5 perlu memilih satu elektif sama ada Digital Communication System, Microwave Engineering ataupun Fiber Optic Communication System. Bagi Computer Package, pada semester 5, pelajar perlu memilih satu course elektif sama ada Networking Routing Fundamentals, Digital System 2, PC Hardware and Software. Jika mengambil sistem package, pada SEM 5 perlu memilih satu juga elektif sama ada Process Control, PLC in Process Industry ataupun Industrial Automation. Okay, kemudian adalah pelan pengajian bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik kuasa. So, EE112. Pada semester 1, sama saja seperti pelajar yang mengambil EE111. Semester 2 pun sama juga seperti pelajar EE111 seperti yang saya telah terangkan. Namun terdapat perbezaan pada semester 3. Okay, perbezaannya di mana di nombor 5, okay, pelajar EE112 perlu mengambil subjek Analog Electronics, EPO 231, di mana prasyarat bagi kursus ini pelajar perlu lulus EEE 121. Kemudian untuk elektrik circuit tu sama seperti pelajar EE 111, pelajar elektronik, di mana perlu lulus EEE 121 sebagai prasyarat kepada subjek elektrik circuit tu. Lastly adalah Basic Communication Engineering, seperti sama juga course yang diambil bagi pelajar EE111. Kemudian pada semester 4 bagi pelajar EE112, kita ada Fundamental of Entrepreneurship ENT 300, Linear System ESE 241, Electrical Machine EPO 243, Digital System ECE 351, Final Year Project 1 EEE 358 dan Power System EPO 246. Power System EPO 246, prasyarat dia adalah Electric Circuit 1 EEE 121. Begitu juga dengan EPO 243, prasyarat bagi program kursus ini adalah Electric Circuit 1 EEE 121. Pelajar perlu lulus EE 121 untuk mengambil Electrical Machine dan juga Power System. Bagi semester 5 dan semester 6, semester 5 untuk EE112 ada subjek Control System ESE 359, Microprocessor System ECE 354, Final Year Project EEE 368, Power Electronics EPO 244, di mana prasyarat dia adalah Electric Circuit 1 EEE 121. Final Year Project, prasyarat dia adalah EE 358, di mana pelajar perlu lulus dahulu Project 1, kemudian baru boleh buat Final Year Project 2. Kemudian pada semester 6 untuk EE111 dan juga EE112, semester 6 kita ada Industrial Training, latihan
semestri. Semua keseluruhan total jam kredit unit untuk diploma adalah sebanyak 91 kredit unit. Di semester 5, bagi power untuk mereka yang mengambil bidang kuasa, mereka tiada bidang sub bidang yang banyak. Dan yang satu saja, so mereka hanya pilih antara machine and drive, programmer logic control ataupun energy efficiency and renewable energy. Ini bagi SEM 5 dan 6 bagi pelan pengajian AE 111. Okey, bagi pendaftaran kursus belajar, ini adalah langkah yang perlu dilakukan untuk pendaftaran kursus belajar. Pendaftaran boleh dibuat secara online dan boleh dibuat melalui menggunakan pautan istudent.uitm.edu.my dan boleh dilakukan secara online. Okey, pelajar perlu mendaftar mengikut kumpulan yang telah ditetapkan oleh pihak fakulti. So, pihak fakulti telah menetapkan kumpulan masing-masing. Contoh nama kumpulan adalah seperti berikut. J4, EE111, 111E and then 1A1. Maksud di sini, J4 adalah kod kampus Pasir Gudang. Semua kumpulan yang berada di Pasir Gudang akan bermula dengan kod J4. J4, EE stand for Electrical Engineer, EE Engineering, and then 111 adalah kod program. So EE111 adalah kod program anda, and then 1 di sini adalah semester. So anda berada semester 1, jadi 1A1 adalah nama kumpulan. Kemudian J4 adalah kampus, EE111 adalah kod program, 1 adalah semester yang anda berada sekarang, B1 adalah nama kumpulan. Jika anda program EE112, maka kumpulan anda dinamakan sebagai J4 EE112, 1 semester berapa, A1 adalah grup yang telah ditetapkan. Jika anda grup A1, maksudnya anda perlu mendaftar di grup A1. Jika anda telah ditetapkan pada grup B, maksudnya anda perlu mendaftar grup B1. Kemudian, selepas membuat pendaftaran kursus, semua kursus yang perlu diambil pada semester tersebut, pelajar perlu membuat validasi kursus. Validasi adalah pengesahan terhadap pendaftaran kursus yang telah dibuat. Pertama sekali, pelajar perlu menyemak pendaftaran kursus yang telah dibuat di iStudent Portal. Setelah semak, sila sahkan pendaftaran kursus yang telah dibuat. Kemudian, cetak slip validasi. Kemudian perlu mendapatkan pengesahan penasihat akademik. So, bawa slip validasi yang telah dicetak, bawa kepada penasihat akademik untuk disahkan. Langkah 2. Kemudian, sekiranya ada perubahan ataupun masalah selepas atau semasa pendaftaran kursus, okey, jika ada sebarang permasalahan ataupun apa-apa perubahan, pelajar boleh merujuk bahagian HEA, Hal Ehwal Akademik, di arah 1 bangunan pentadbiran, ataupun pelajar boleh mendapatkan pengesahan daripada penasihat akademik, PA, and then jika ada dan seterusnya boleh bawa kepada KPP, Ketua Pusat Pengajian. Ini adalah senarai semak pendaftaran. Pertama sekali, pelajar perlu daftar kursus. Kemudian bayar yuran pengajian. Selepas itu validasi kursus melalui iStudent Portal, cetak validasi melalui iStudent Portal, dan sebelum peperiksaan perlu cetak slip peperiksaan dan mendapatkan pengesahan penasihat akademik. Bagi yuran pengajian, mahasiswa dan mahasiswi UiTM adalah tertakluk kepada peraturan akademik UiTM. So, pelajar yang tidak membayar yuran pengajian tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir. So, mengenai gugur status pelajar, pelajar akan diberikan gugur taraf GT jika pertama, gagal mendaftar kursus yang diambil dalam masa tempoh yang ditetapkan ataupun gagal menjelaskan yuran pendaftaran dalam tempoh masa yang diberikan.
Jika ada terjadi perkara ini, pelajar perlu merujuk kepada bahagian hal ehwal akademik HEA. Mengenai kehadiran pelajar ke kuliah, kehadiran ke kuliah adalah sebanyak 80% dan ke atas. Jika kehadiran kurang daripada 80%, pelajar boleh diberikan status ZZ. Status ZZ bermaksud tidak boleh menduduki peperiksaan. Sekiranya disabitkan jika kehadiran ke kuliah kurang daripada 80%. So, amaran pertama akan diberikan untuk 10% pertama ketidakhadiran ke kuliah. Berikut adalah grade dan nilai grade yang pelajar perlu tahu. Okey, bagi markah 50 dan ke atas, statusnya adalah lulus, pass. 49 dan ke bawah, statusnya adalah gagal, fail. Okay, untuk 90 hingga 100, points yang pelajar dapat adalah 4 dan grade adalah A+. 80 hingga 89, point 4, nilainya 4, grade-nya A. Bagi markah 75 hingga 79, grade poinnya adalah 3, nilai 3.67, grade A-. 70 hingga 74, nilai grade 3.33, grade B+. 65 hingga 69 markah, grade nilai 3, grade B. 60 hingga 64 markah, grade nilai 2.67, grade B-. 55 hingga 59, grade nilai 2.33, C+. 50 hingga 54 markah, grade nilai 2, grade C. Jadi C dan ke atas, ke A adalah lulus, start C-, 49 markah, ke bawah gagal. Berikut merupakan keputusan peperiksaan akhir dan penilaian. Okey. Keputusan jika LU, ditulis LU bermaksud lulus, GA bermaksud gagal, FD bermaksud tindakan tata tertib, XX tidak hadir peperiksaan dengan kebenaran, YY tidak hadir peperiksaan tanpa kebenaran dan diberi grade, nilai grade kosong. ZZ tidak dibenarkan menduduki peperiksaan dan diberi nilai grade kosong. Berikut merupakan status keputusan peperiksaan akhir dan penilaian. A and C bermaksud tamat dengan anugerah Naib Chancellor di mana setiap semester pelajar mendapat status AD, Dekan, anugerah Dekan. Jika pelajar mendapat anugerah Dekan pada setiap semester, pelajar akan dianugerahkan dengan tamat dengan anugerah Naib Chancellor A and C. Kemudian TS, tamat dengan anugerah Dekan di mana pada semester akhir pelajar mendapat pointer 3.5 dan ke atas. Jadi pelajar akan mendapat status TS, tamat dengan anugerah Dekan. Kemudian TM, tamat. LNT, lulus naik taraf. AD, anugerah Dekan jika mendapat pointer 3.5 dan ke atas. LU, lulus. P bermaksud perhatian, bermaksud tidak memuaskan. Kategori P ada P1, perhatian pertama di mana pelajar memperolehi CGPA di antara 1.8 hingga 1.99 pada sesuatu semester. P2, perhatian kedua di mana pelajar memperolehi CGPA kurang daripada 2 selepas mendapat P1 pada semester terakhir sebelumnya. Okey, bagi grade status D iaitu gagal dan diberhentikan, status D1 merujuk kepada HPNG kurang daripada 1.8, D2 HPNG kurang daripada 1.8 selepas status P1, D3 HPNG kurang daripada 2 selepas status P2, D4 gagal dalam satu kursus bagi kali ketiga, D5 HPNG kurang daripada 2 pada penghujung tempoh pengajian dan masih mempunyai kursus yang belum disempurnakan. D6 lulus semua kursus yang dikendaki oleh sesuatu program dan memenuhi semua keperluan program tetapi memperolehi HPNG kurang daripada 2.
D7. Tidak menduduki peperiksaan bagi semua kursus berdaftar pada semester tersebut tanpa kelulusan universiti. SML pula diberikan kepada pelajar sepenuh masa yang mencapai prestasi yang tidak memuaskan apabila mereka melebihi tempoh pengajian yang ditetapkan dalam pelan pengajian. Kemudian mengenai peperiksaan khas ialah ujian bertulis bagi kursus-kursus yang diambil secara ulangan oleh pelajar bergraduate yang gagal atau tidak menduduki peperiksaan akhir dengan kebenaran untuk membolehkan mereka menamatkan pengajian. Jadi peperiksaan khas ni khas bagi mereka yang akan graduate tapi mereka gagal satu atau dua kursus pada semester akhir ataupun mereka tidak hadir ke peperiksaan dengan kebenaran. Jadi berikut adalah syarat kursus yang gagal yang boleh didaftarkan untuk peperiksaan khas. Pertama, satu atau dua kursus saja yang gagal mestilah berada dalam 2 semester terakhir bulan pengajian pelajar. Tidak termasuk latihan industri. Kemudian, komponen penilaian berterusan ataupun assessment dalam kerja kursus yang gagal tersebut tidak termasuk komponen peperiksaan akhir mesti mencapai markah minimum 50%. Peperiksaan khas ditawarkan kepada semua pelajar semester akhir. Kemudian, mengenai rayuan semakan keputusan peperiksaan akhir, pelajar boleh membuat rayuan penyemakan semula keputusan peperiksaan bagi sesuatu kursus. Semakan semula hanya boleh dilakukan bagi kursus yang mempunyai peperiksaan akhir sahaja dengan menyemak skrip jawapan peperiksaan akhir pelajar untuk kursus berkenaan. Kemudian, rayuan perlu dikemukakan kepada JAF ataupun JAN dengan menggunakan borang penyemakan semula keputusan peperiksaan dalam tempoh 14 hari selepas tarikh keputusan peperiksaan diumumkan secara rasmi. Selepas keputusan peperiksaan diumumkan, jika ada ingin membuat rayuan tersebut haruslah dibuat dalam tempoh 14 hari selepas tarikh pengumuman keputusan peperiksaan. Okey, setiap permohonan yang dikenakan bayaran, pemprosesan sebanyak RM50 bagi satu kursus. Keputusan terhadap rayuan akan diumumkan dalam tempoh 14 hari setelah daripada tarikh rayuan ditutup. Keputusan yang diumumkan adalah muktamad. Okey, untuk semua pelajar, pada minggu pertama dan minggu kedua, pelajar perlu mengisi entrance survey. So, pelajar perlu mengisi entrance survey di laman web UFuture seperti yang tertera di laman web UFuture. Kemudian pada minggu ke-9 hingga ke-14, pelajar perlu mengisi student feedback online ataupun dinamakan SUFO. SUFO memberikan peluang pelajar untuk memberikan feedback mengenai kursus, mengenai pensyarah, mengenai facilities. So, pelajar boleh mengisi student feedback online ni, SUFO, pada minggu 9 hingga 14 di island.uitm.edu.my. Kemudian, pelajar perlu mengisi exit survey pada minggu terakhir iaitu minggu ke-13 dan juga minggu ke-14 di laman web ufuture.uitm.edu.my. Mengenai MUAT, semua pelajar perlu mengambil MUAT kerana MUAT adalah syarat kemasukan universiti. Jika pelajar ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah selepas diploma, pelajar perlu ada MUAT kerana MUAT adalah syarat kemasukan ke sesuatu universiti. So, tanpa MUAT, permohonan ditolak walaupun keputusan cemerlang. Pihak fakulti tidak menguruskan pendaftaran MUAT. Permohonan MUAT adalah tanggungjawab pelajar. Jadi, pelajar perlu menguruskan sendiri permohonan MUAT anda. Dan pihak fakulti tidak akan menguruskan mengenai pendaftaran MUAT tersebut. Mengenai core curriculum, semua pelajar diwajibkan untuk terlibat dalam aktiviti core curriculum dan penerangan lanjut akan diberikan oleh pihak High Ehwal Pelajar HEP. Kemudian mengenai penasihat akademik, setiap pelajar adalah diselia atau dipantau oleh seorang penasihat akademik. Penasihat akademik pelajar boleh semak di student portal.
Kemudian, apakah peranan penasihat akademik ini? Penasihat akademik akan memantau prestasi akademik pertama, kemudian menguruskan pengesahan dan pendaftaran kursus dan juga slip menduduki peperiksaan pelajar, urusan pengesahan sijil sakit dan sebagainya, memantau disiplin iaitu ketidakhadiran kuliah dan juga sahsiah rupa diri, dan mengemaskini rekod pelajar. Berikut adalah sahsiah rupa diri bagi pelajar UiTM Selangor Johor, kampus Pasir Gudang. Pada hari Ahad, ia adalah pakaian bertemakan smart casual ataupun corporate. Pada hari Isnin, formal. Pada hari Selasa, smart casual. Rabu, smart casual dan Khamis adalah baju Melayu bagi lelaki. Bagi perempuan, Ahad smart casual ataupun corporate. Isnin, formal. Selasa, smart casual. Rabu, smart casual. Khamis, berbaju kurung. Jika ada pertanyaan mengenai hal ehwal akademik, pelajar boleh rujuk sendiri ke bahagian HEA, hal ehwal akademik, atau jika mengenai kalender akademik boleh dilihat di pautan berikut di laman web rasmi HEA uitm.edu.my, dan juga mengenai peraturan-peraturan akademik, pelajar boleh merujuk kepada buku peraturan akademik pindaan 2017 bilangan 1. Bagi pelajar FKE, maklumat terperinci mengenai FKE boleh dilihat di FKE Students Handbook di pautan yang saya sertakan. Okey, di dalam buku handbook ini, pelajar boleh melihat mengenai pelan pengajian, mengenai makmal, mengenai pensyarah dan lain-lain info mengenai fakulti FKE. So, segala maklumat boleh diperolehi di dalam Student Handbook yang akan diedarkan secara online. Jika ada sebarang masalah, pelajar boleh menghubungi bahagian-bahagian berkaitan seperti bahagian akademik HEA, bahagian pelajar HEP, bahagian bendahari, bahagian unit pengurusan kolej, unit kesihatan, unit kaunseling dan kerjaya, dan juga saya sendiri KPP FKE di talian yang tertera. Ini pula social media bagi FKE iaitu Twitter, Instagram, Facebook dan juga LinkedIn. Jadi itu sahaja sedikit pengenalan ringkas mengenai Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.